Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia akhirnya diumumkan. Tarikh bayaran bantuan tunai atau BTR 2023 akhirnya diumumkan. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dan juga Kerajaan Perpaduan Negara Malaysia yang memang mendengar suara rakyat, menterjemahkan semuanya dengan bantuan yang betul kepada rakyat. Sebelum kita teruskan, saya ingin mohon supaya tekan butang subscribe kepada anda supaya kita menjadi suara rakyat yang boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tarikh bayaran bantuan tunai BTR 2023 akhirnya diumumkan 22 Disember 2022. Berita ini diterbitkan melalui ikerajaan.com. Tarikh bayaran BTR berita baik buat seluruh rakyat Malaysia, kerana pihak kerajaan telah mengumumkan akan meneruskan bantuan tunai rakyat atau BTR yang dilaksanakan kerajaan terdahulu dengan fasa 1 disalur bermula bulan hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia akan memberi manfaat kepada hampir 9 juta penerima dengan peruntukan sebanyak berjumlah 2 bilion ringgit Malaysia. Bantuan tunai rakyat BTR ini akan memberi manfaat kepada penerima setiap isi rumah dan kategori bujang yang berkelayakan. Bantuan tunai rakyat yang dilaksanakan sebelum ini akan diteruskan dengan bayaran fasa 1 disalurkan awal iaitu Januari 2023 dan bukan Mac seperti yang diumumkan sebelum ini. Wow, ini membawa berita yang gembira kepada seluruh rakyat Malaysia kerana nampaknya diawalkan. Bukanlah seperti yang diumumkan sebelum ini iaitu pada bulan Mac, tetapi disalurkan awal iaitu dilaporkan pada Januari 2023. Ini satu perkara yang amat-amat baik, amat-amat membantu rakyat dan memang satu keputusan yang memang ditunggu-tunggu dan keputusan yang baik daripada Kerajaan Perpaduan. Kerana kita tahu sekarang ini banjir di seluruh negara sangat-sangat memerlukan wang. Rakyat ini perlu wang. Sangat-sangat rakyat perlu wang pada ketika ini. Terutama pasca banjir, terutamanya sebelum masuk sekolah anak-anak perlu duit. Jadi ngam sekali, betul tepat masanya pada bulan Januari 2023 ini dikreditkan ataupun diberikan kepada semua yang layak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kadar bantuan BTR 2023 adalah seperti berikut. Kerajaan telah mengumumkan kadar bantuan tunai BTR tahun 2023 adalah seperti yang berikut. Untuk ketua isi rumah, maksudnya yang sudah berkeluarga, tidak dinyatakan ada syarat berapa anak dan sebagainya, tapi ya, ketua isi rumah akan mendapat RM300 Malaysia. Manakala bujang juga mendapat berita gembira iaitu mendapat RM100. Tarikh bayaran bantuan tunai BTR 2023 pula, kerajaan akan menyalurkan tarikh bayaran BTR fasa 1 pada fasa 1 Januari 2023. Tidak ada tarikh yang tepat diberikan, tetapi pada Januari 2023. Perdana Menteri juga telah memaklumkan mengambil pertimbangan untuk menyegerakan agihan bantuan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani serta nelayan terutama di negeri Terengganu dan Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Buat masa ini, jumlah penuh bayaran dan kelayakan penerima BTR 2023 tidak diumumkan secara terperinci. Belum ada yang secara terperinci. Yang pasti, kita bersyukurlah walaupun tak banyak mana, tapi ada. Ini adalah permulaan.
Saya fikir bantuan ini penting, tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kerajaan meningkatkan pendapatan rakyat. Bukannya kita selalu disuap-suap dengan bantuan. Sampai bila kita mau dapat bantuan saja? Kan lebih baik kalau kita mempunyai pendapatan yang tinggi sehingga kita tidak lagi bergantung kepada bantuan-bantuan. Kalau ada bantuan kita terima, okey, terima kasih. Kalau tidak ada bantuan kita terima, tak apa. Kita pun tidak kisah sangat sebab kita ada pendapatan yang tinggi. Jadi pada pendapat saya, mekanisme penyelesaian daripada kerajaan perpaduan ini bagaimana untuk meningkatkan kualiti pendapatan rakyat Malaysia secara keseluruhan, secara holistiknya, itu lebih baik daripada terus memberikan banyak lagi bantuan kepada rakyat. Ya, boleh teruskan dengan bantuan. Teruskan dengan bantuan pada masa yang sama. Mesti ada mekanisme bagaimana untuk mencari jalan keluar supaya rakyat mendapat pendapatan yang tinggi. Sehingga tidak perlu lagi bantuan. Sehingga apabila didapati bahawa rakyat sudah selesa, tidak perlu bantuan, maka bolehlah hentikan bantuan. Saya fikir itu lebih baik. Ada peribahasa, falsafah, motivasi berkata begini, jangan bagi ikan kepada seorang yang sedang mau makan ikan. Tetapi lebih baik ajar dia bagaimana untuk menangkap ikan. Sebab hari ini kita bagi dia ikan, nanti ikan lepas dia makan, habis ikan, dia minta lagi ikan. Dia minta lagi ikan sampai kalau tiba-tiba kita tidak ada lagi kerana tidak dapat memberi ikan lagi, dia akan mati. Tetapi kalau kita ajar dia bagaimana untuk mendapatkan ikan, malah dia akan menjadi seperti kita pula yang pun dapat memberi kepada orang lain ikan. Kan itu lebih baik, lebih mulia. Jadi, pada pendapat saya, kerajaan perlu memikirkan mekanisme bagaimana untuk memastikan rakyat mempunyai pendapatan yang tinggi. Bagaimana negara Singapura boleh meningkatkan pendapatan gaji yang tinggi kepada rakyatnya? Contoh saja. Bagaimana negara-negara yang lain dapat mendapatkan gaji yang tinggi, yang besar, sehingga menjadi pusat hub tempat orang pergi mencari kerja kerana tinggi gaji. Jadi mungkin ada cara. Kemudian satu lagi cara, mungkin kerajaan boleh menstrukturkan semula harga-harga komoditi. Contohnya di Sabah, harga getah di Sabah agak jauh ketinggalan daripada harga di Semenanjung. Kalau boleh disamakan, saya fikir penduduk di Sabah akan menikmati banyak keuntungan daripada penstrukturan semula harga ini. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.